Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami ialah penggunaan pantun dalam majlis pertunangan masyarakat Melayu. Seperti yang kita ketahui, pantun bukan sekadar puisi warisan, tetapi berperanan penting dalam menyampaikan maksud secara berlapik dan sopan, terutamanya dalam adat pertunangan yang penuh dengan nilai kesantunan dan budaya. Kumpulan kami terdiri daripada beberapa orang ahli yang bekerjasama dalam menyiapkan kajian ini. Setiap ahli memainkan peranan penting dalam pengumpulan data, perbincangan idea serta penyediaan laporan. Dengan kerjasama dan komitmen semua ahli, tugasan ini dapat disiapkan dengan baik. Pertunangan adalah salah satu fasa penting dalam kehidupan seseorang yang bakal melangkah ke alam perkahwinan. Dalam masyarakat Melayu, adat bertunang bukan sekadar simbolik ikatan antara dua hati, tetapi juga lambang restu keluarga serta persiapan menuju gerbang perkahwinan. Tradisi ini telah diwarisi turun-temurun dan masih diamalkan hingga ke hari ini, walaupun ada sedikit perubahan mengikut zaman. Adat bertunang dalam budaya Melayu membawa makna yang cukup mendalam. Ia bukan sekadar majlis biasa, tetapi satu perjanjian tidak rasmi antara dua keluarga. Pertunangan melambangkan kesediaan pasangan untuk membina rumah tangga serta sebagai satu tempo perkenalan yang lebih dekat antara kedua-dua pihak. Dalam tempo pertunangan ini juga, pasangan akan mengenali lebih mendalam, yaitu sifat, sikap, dan latar belakang keluarga masing-masing. Selain itu, pertunangan juga memberi ruang kepada kedua-dua pihak untuk membuat persiapan perkahwinan, baik dari segi mental, fizikal maupun keuangan. Ia membolehkan keluarga pengantin lelaki dan perempuan merancang dengan lebih baik majlis pernikahan mereka kelak. Definisi bertunang. Bertunang merujuk kepada satu adat atau perjanjian awal antara dua individu yang bersetuju untuk melangkah ke alam perkahwinan. Dalam konteks masyarakat Melayu, bertunang melibatkan proses merisik dan meminang yang disahkan melalui persetujuan kedua-dua pihak keluarga. Ikatan pertunangan ini menandakan komitmen rasmi sebelum perkahwinan, namun pasangan yang bertunang masih belum dihalalkan sebagai suami isteri dan tertaluk kepada batas-batas pergaulan menurut adat dan agama. Pertunangan juga berfungsi sebagai tempoh saling mengenali serta mempersiapkan diri dari segi emosi, sosial dan tanggungjawab sebelum melangsungkan perkahwinan. Definisi bertunang menurut Asma Haji Omar pula, bertunang bukan sekadar kata kerja tetapi melambangkan satu institusi sosial yang berfungsi sebagai peringkat peralihan sebelum perkahwinan, selaras dengan norma adat dan nilai masyarakat Melayu. Fungsi pertunangan. Pertunangan berfungsi sebagai tanda ikatan awal yang serius ke arah perkahwinan, di mana ia menunjukkan niat dan kesungguhan kedua-dua pihak untuk melangkah ke fasa seterusnya dalam hubungan mereka. Di samping memberikan pengiktirafan rasmi daripada keluarga bahawa hubungan tersebut bukan lagi sekadar perkenalan biasa tetapi satu hubungan yang mempunyai tujuan dan halatuju yang jelas. Selain itu, pertunangan berfungsi sebagai ruang persediaan dan tempoh saling mengenali antara pasangan. Hal ini kerana kedua-dua pihak dapat memahami sikap, nilai tanggungjawab serta tahap keserasian masing-masing dengan lebih mendalam, sekaligus membantu mereka membuat persediaan dari segi mental, emosi dan perancangan sebelum mendirikan rumah tangga. Atur cara pertama yang dilaksanakan atau perlakuan bukan bahasa yang mengiringi istiadat tersebut ialah proses menyambut tetamu. Proses sambutan tersebut merupakan menyambut rombongan dengan ramah mesra, bersalam-salaman dan bertegur sapa dengan wajah yang manis. Hal ini kerana pertemuan tersebut merupakan pertemuan untuk menjalinkan hubungan kekeluargaan. Sambutan ini dimulai dengan ahli rombongan lelaki disambut di hadapan rumah perempuan dengan huluran tangan sebagai tanda bersalaman, ucapan salam dan bertanya kabar dengan muka yang manis. Upacara ini diketuai oleh ahli keluarga yang mempunyai kedudukan paling tua, biasanya ibu dan bapa saudara pihak perempuan, diikuti oleh ibu saudara yang lainnya
dan saudara terdekat. Barangan hantaran yang dibawa oleh rombongan lelaki kemudiannya diletakkan di ruang yang telah ditetapkan untuk adat pertunangan dilaksanakan. Bagi istiadat pertunangan, hanya keluarga terdekat sahaja yang dijemput selain seorang imam atau ustadz yang akan ditugaskan kemudiannya untuk membaca doa. Seterusnya, bacaan doa dilakukan bagi membuat permohonan atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuryati Air Rashid, 2005, menyatakan doa menjadi amalan kepada orang Melayu memandangkan Islam yang dianuti menegaskan kepentingan doa sebagai suatu amalan hidup sekiranya manusia menginginkan keberkatan dan rahmatnya. Dalam ikatan pertunangan, harapan pasangan yang bertunang serta keluarga agar ikatan pertunangan akan sampai ke jenjang berlamin adalah tinggi. Doa memainkan peranan untuk menggambarkan harapan yang disandarkan kepada kebesaran Tuhan yang akan menentukan harapan tersebut terlaksana. Upacara bacaan doa ini dilaksanakan setelah pihak lelaki dan perempuan mencapai persetujuan dalam perbincangan pertunangan yang melibatkan antara jumlah wang hantaran yang perlu diberikan kepada pihak perempuan, mas kahwin dan tarikh pernikahan. Tarikh persandingan kedua-dua belah pihak, barangan hantaran untuk mengiringi wang hantaran dan denda kepada salah satu pihak yang melanggar perjanjian sekiranya pertunangan diputuskan. Bacaan doa diketuai oleh imam atau ustaz, iaitu orang yang mempunyai ilmu agama. Jamuan diadakan sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada rombongan lelaki dan tetamu yang hadir dalam majlis yang diadakan. Proses jamuan ini dilaksanakan setelah rombongan lelaki dan pihak perempuan berbalas-balas dulang hantaran dan acara menyarung cincin kepada tunangan dilaksanakan oleh ibu saudara pihak lelaki. Wakil pihak perempuan, iaitu bapa saudara, akan menjemput rombongan lelaki menikmati jamuan, manakala ibu saudara perempuan menjemput rombongan perempuan ke tempat jamuan yang disediakan. Ini sebagai acara kemuncak adat pertunangan masyarakat Melayu. Pantang larang semasa bertunang yang pertama ialah menjaga batas pergaulan dan tingkah laku. Sebagai contoh, kurangkan sentuhan fizikal. Pasangan yang berada dalam ikatan pertunangan haruslah mengelakkan diri daripada bersentuhan badan, berpelukan atau berpegangan tangan berlebihan kerana belum halal. Pantang larang yang kedua pula ialah menjaga kata-kata dan perbuatan. Sebagai contoh, jangan bercakap terlalu manja atau menggoda dengan pasangan dan elakkan diri daripada perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Akhir sekali ialah pantang larang keluar bersama. Jika keluar, elakkan keluar berdua-duaan tanpa ditemani ahli keluarga atau lebih tepat istilahnya tanpa pengawasan, terutamanya pada waktu malam. Fungsi pantun dalam pertunangan ialah digunakan dalam upacara melamar dan merisik, iaitu digunakan untuk meminang atau meminta izin secara berkias dan berbunga-bunga bagi tujuan menggambarkan niat murni perjalanan jauh si peminang untuk bersatu seperti dalam pantun melamar yang akan disampaikan. Seterusnya, dalam pertunangan, pantun digunakan untuk menyampaikan adat resam dengan menjadikan pantun sebagai alat pembuka kata untuk memohon kebenaran dan menyampaikan pesanan adat serta menggambarkan proses pertunangan mengikut adat istiadat. Akhir sekali, pantun juga dijadikan sebagai hiburan bagi memeriahkan majlis pertunangan untuk tujuan menarik perhatian hadirin serta memeriahkan lagi suasana majlis dengan kata-kata yang indah dan penuh makna. Tepak siri dikirim pengganti diri, ingin meminang kekasih hati. Datang ku harap tak langkah kiri, berilah jawapan kami menanti. Jauh berkelana kami bertandang, membawalah hajat di dalam hati. Bunga di taman mekar berkembang,
untuk disenting si kembang jati. Hanyalah ini barang hantaran yang termampu kami bawakan. Kalau setuju di hari lamaran, tetapkan saja tarikh perkahwinan. Kesimpulannya, setiap tata cara yang dilaksanakan dalam istiadat pertunangan dalam kalangan masyarakat Melayu mempunyai fungsi yang tersendiri. Cara pelaksanaan tersebut amat tersusun. Susunan struktur sosial dapat digambarkan dengan wujudnya watak-watak penting dalam pelaksanaan setiap jenis upacara. Bagaimana masyarakat Melayu menyusun kepentingan mereka yang mempunyai darjat dalam struktur masyarakat melalui kelebihan ilmu agama, pengalaman hidup dan susunan hubungan dalam sistem kekeluargaan. Adat pertunangan dalam masyarakat Melayu bukan sahaja menekankan nilai sopan santun dan kesusilaan, malah turut memperlihatkan keindahan bahasa Melayu penggunaan pantun. Pantun yang dilafazkan semasa upacara bertunang bukan sekadar hiasan kata, tetapi berperanan sebagai medium komunikasi berlapik yang mencerminkan kebijaksanaan dan budi bahasa orang Melayu. Justru, pantun dalam adat pertunangan memperkukuh lagi nilai estetika, kesantunan dan warisan budaya dalam institusi kekeluargaan Melayu.